Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana terus bersama dengan siri dekat, siri audio Ramadan yang dibawakan oleh Hijraat. Bila kita membaca Allah menyebut fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, maka sesungguhnya aku dekat, aku menjawab panggilan orang yang berdoa pada ketika dia berdoa. Ayat itu sudah cukup memberikan harapan dan semangat kepada kita untuk meminta. Dan Allah menyeru tu hamba-hambanya, siapa pun yang berdoa, Allah akan mendengar dan menjawab doanya. Dan di tempat lain pun Allah menyebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu berkata, berdoalah kepadaku, aku mustajabkan. Seolah-olah ayat-ayat Al-Quran yang bercakap tentang doa ini memberikan harapan, memberikan semangat, dorongan. Allah ternanti-nanti hamba-hambanya menadah tangan, memohon, meminta kepadanya segala pengharapan. Berbeza dengan manusia. Manusia ni bila kita selalu minta, dia jadi tak suka kepada kita. Tapi kita hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tak minta tu, itu yang membuatkan Allah tidak suka. Dan semakin banyak kita meminta, semakin Allah suka, semakin Allah dekat dengan kita. Dan bila kita lihat hadis, juga banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan dorongan, semangat untuk kita berdoa. Dan satu hadis yang saya rasa bila saya baca, saya rasa begitu semangat dan saya juga rasa segan. Apatah lagi bila Allah sendiri digambarkan sebagai malu dalam hadis ini. Kita baca hadis ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmizi. Nabi SAW bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Nabi kata, sesungguhnya Tuhan kamu yang maha suci lagi maha mulia, tabaraka wa ta'ala. Tuhan itu sangat pemalu lagi mulia. Hayyun karimun. Dia merasa malu terhadap hambanya yang mengangkat tangan berdoa, tiba-tiba tak diberinya permintaan itu. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu Wa Taala merasa malu apabila kita memohon doa, kita meminta, lalu Allah Subhanahu Wa Taala tak perkenankan, tak bagi apa yang kita minta. Dan apabila membaca hadis yang menggambarkan Allah merasa malu kepada hamba-hambanya, ini membuatkan kita untuk rasa lebih segan, lebih beradab, lebih tertib apabila kita bercakap, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini mengingatkan saya kepada kisah Nabi Musa AS. Hari itu kita ada cerita kan, Nabi Musa sampai tertumbuk orang dan mati. Dan lalu datang seorang lelaki daripada jauh bagi tahu ketika berita pembunuhan itu sudah tersingkap, dah diketahui oleh pembesar termasuk Firaun dan bala tenteranya. Lelaki ini datang dan bagi tahu, Musa lari daripada sini, pergi jauh-jauh, mereka nak bunuh kau. Lalu kalau kita lihat setiap scene dalam kisah Nabi para Anbiya ini, kalau kita perasan, kebanyakannya bila nak masuk scene yang baru, dia akan ada doa. Ada satu doa yang menjadi macam punch dialogue sebelum kita masuk ke scene-scene yang seterusnya. So apa yang berlaku kepada Nabi Musa AS? Nabi Musa berasa takut. Fa kharaja minha khaifan yatarqab. Nabi Musa pun keluar daripada negeri itu dalam keadaan cemas sambil memerhatikan. Dia tengok kanan, dia tengok kiri, dia bimbang tentang keselamatan dia. Dan dia berdoa, qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Tuhanku, selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Pada awal tadi kita belajar bahawa dia berdoa, dia telah melakukan kezaliman dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang dia sedang diburu untuk dibunuh dan dia mohon Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia daripada kaum yang zalim. Dan Nabi Musa tahu dia membesar di dalam istana. Dia tahu betapa dahsyatnya kekuasaan dan network Firaun dan betapa advance-nya pihak polis, kumpulan risikan. So ini bukan diburu oleh mana-mana orang kecil, orang Arab Badui buru Nabi Musa. Tak, ini satu empire besar yang sedang memburu dan arahannya adalah shoot to kill. Tak payah tangkap pun, jumpa, bunuh terus. So itu meletakkan Nabi Musa dalam keadaan sangat anxious. Anxiety dia tinggi dan dia memilih satu arah untuk melarikan diri daripada Mesir. Walamma tawajjaha tilqa Madian. Dia menghadap ke arah negeri Madian dan dia pun mula berjalan. Tak ada bekal,
tak ada sebarang beg pakaian. Pada saat ketika dia diberikan peringatan tu, dia terus keluar dan lari. Memang tak ada persiapan apa pun. Dan dulu pun bukan ada ATM machine, boleh pakai PayWave. So dia tak ada, wallet dia tu apa semua tak ada. Tak ada kad ATM, tak ada. Pergi ni sebatang kara lari. Dan pada ketika itu Nabi Musa berdoa di dalam hatinya, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Lihat, tadi daripada ancaman di Mesir, dia memohon doa, dan the moment dia memulakan perjalanan pergi ke Madian, dia berdoa lagi, asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Moga-moga Tuhanku menunjukkan jalan yang benar. Sebab dia dalam satu perjalanan yang dia tak boleh trust, dia tak boleh percaya siapa-siapa pun. Sebab risikan dan SB Firaun ni sangat luar biasa. Ini antara kerajaan yang paling terkuat di dunia pada ketika itu, dan memiliki semua kelengkapan dan juga pasukan-pasukan keselamatan yang cekap. So bila-bila masa saja Nabi Musa boleh dibunuh. Dan dia pun melanjutkan perjalanan dia dengan doa tersebut. Dia ada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi, walaupun dia tidak ada sebarang bekal makan, minum, bahkan tunjuk arah jalan. Dia perlu menempuh padang pasir yang jauh daripada Mesir sampai ke Madian, dekat kawasan Syam, jauh, sangat jauh. Tak tahu kita berapa lama dia berjalan, dan tidak ada kenderaan pun, tidak ada tunggangan. Lalu dia jalan jauh sampai di walamma warada ma'a Madian. Dia sampai di satu telaga air di negeri Madian. Dan bila dia sampai kat situ, dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan amat letih. Ada sebagian riwayat sebut kaki dia dah luka-luka teruk berjalan dalam kepanasan padang pasir. Dia juga dalam keadaan kehausan. Dan bila dia sampai di kawasan mata air ataupun telaga air itu, kalau kita anggap sebagai munasabah, dia pergi minum air, dia rehat. Dia tak perlu pun nak sibuk ambil tahu masalah orang lain, tak perlu nak tolong orang lain. Dia sangat berhak untuk berehat dan menenangkan diri dia seketika selepas menempuh perjalanan yang jauh dalam keadaan takut. Tapi apa yang dia buat, kita sebut dulu kan, apabila kita melakukan dosa, kita mesti ada semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan untuk memadamkan kesalahan-kesalahan kita sebelum ini. So bila dia pergi ke sana, dia jumpa ada dua perempuan yang sedang menghalang-halang kambing-kambing mereka daripada minum daripada sumber air itu. Lalu Nabi Musa sebagai seorang pemuda yang sangat tinggi sifat keadilannya, sangat tinggi empatinya, dia tanya, qala ma khutbukuma, kenapa dengan kamu ni? Kenapa kamu duk tahan-tahan kambing, tak pergi bagi minum? Sebab kambing ni bila dia kehausan, dia nampak ada sumber air, dia nak pergi, tapi dua orang perempuan ni halang, seolah suruh sabar dulu, belum turn kita, tunggu. Qalata, dan mereka berdua menyebut, la nasqi hatta yusdir ar-ri'a, kami tak boleh pergi bagi minum kambing-kambing ini sehingga orang-orang ni dulu selesai. Dan wa abuna syekhun kabir, dia kata ayah kami sudah sangat tua, dan itu memberikan isyarat kenapa mereka ada di luar, dan juga sebagai satu bentuk amaran halus. Sebab kalau kita boleh tengok orang-orang lelaki yang ada kat sini, seorang pun tak kisah tentang perempuan ini yang terpaksa tunggu dan menghalang-halang kambing mereka untuk daripada minum. Dan mereka takut kalau kambing mereka terlepas dan pergi minum, mereka ni dalam komuniti tersebut lemah, boleh dicederakan, boleh diapa-apakan. So dia sebut wa abuna syekhun kabir, bapa kami ni syekh ni boleh bawa banyak maksud. Syekh ni antaranya orang yang berstatus tinggi, orang besar, orang kaya besar pun boleh disebut syekh, orang yang berilmu pun boleh disebut syekh. Dan satu lagi adalah syekh ini orang tua. So ia memberikan pelbagai penafsiran lah di situ. Tapi apa yang kita nak berikan tumpuan ialah Nabi Musa bila mendengar isu tersebut, saya rasa munasabah je kalau kita anggap itu rutin mereka, kebiasaan itu bagaimana cara hidup mereka. Mereka tunggu dan kemudian mereka pergi ambil air dan balik. Tapi Nabi Musa AS tak boleh tengok keadaan tersebut dan duduk diam. Nabi Musa buat apa? Nabi Musa pergi bawa kambing-kambing tu dan dia pergi bagi kambing-kambing tu minum. Dan sebagian riwayat, sebagiannya dengan isnad yang sahih menyebut pada tempat itu ada satu batu yang besar, sama ada menghalangi ruang untuk minum air ataupun menutupi telaga tersebut,
yang menyebabkan kesukaran dan hanya orang-orang lelaki yang kuat sahaja yang boleh mengendalikan kawasan tersebut. So Nabi Musa ingat dia tumbuk satu orang tu boleh mati. So dia pergi, dia gunakan tenaga kekuatan dia dan dia angkat batu tu dan ketepikan batu tu dan bagi kambing-kambing ni minum. Lalu dia pun pergi, tak cakap apa, tak minta terima kasih, tak minta pun sedikit upah, sebab dia meletakkan pergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak mahu rasa rupanya dia bantu ni sebab nak minta upah, rupanya dia bantu ni sebab dia nak harapkan sesuatu daripada kita. Dia mempunyai harga diri dan rasa hormat diri yang sangat tinggi. So dia pergi, tawalla ila dhil. Selepas dia bantu, dia tak cakap apa-apa dengan dua orang perempuan tu. Dia pergi kepada teduhan pokok dan dia pun berdoa, dan doa ini sangat beradab. Ada rasa malu di dalamnya, ada rasa rendah diri di dalamnya, dan dia menyebut qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku di atas apa saja nikmat yang engkau turunkan, aku ini fakir. Dia mengakui kefakiran dirinya dan dia mengiktiraf nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diturunkan, dan dia juga secara halus menyatakan bahawa dia juga memerlukan nikmat pertolongan pada ketika ini kerana dia berada dalam keadaan fakir. Dia sentiasa fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan luar biasa doa ini dalam keadaan dia hidup terbuang, tak ada rumah, sendirian, seorang diri, tak ada ahli keluarga, dalam ketakutan, kelaparan, keletihan. Seolah-olah seluruh keadaan Nabi Musa pada ketika itu sedang dalam keadaan susah. Dan bila doa dengan doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala tukar masa depan Nabi Musa AS kepada ada rumah, kepada ada isteri, kepada dapat kerja, ada income, dan kepada rasa selamat. Semua keadaan yang tadinya negatif menurut pandangan kita ini, Allah tukarkan jadi positif. Dan apakah doa itu? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah jawab terus doa tu, fajaat ihdahuma tamshi ala istihya. Dan fa itu memberikan makna serta-merta, segera Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan salah seorang daripada dua anak perempuan tadi yang berjalan dalam keadaan malu-malu dan datang menyebut, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah kami minta kami jemput kamu untuk memberikan ganjaran, imbalan atas pertolongan kamu. Masya Allah. Sebab itu kalau kita berada dalam keadaan mungkin kita mengalami masalah, tak mampu nak bayar rumah dah, kita rasa kat mana lagi kita nak tinggal, kita rasa kita dah lama dah cuba nak dapatkan mencari pasangan, susah, nak dapatkan kerja yang kita fikir lebih baik, susah. Kita doa dengan doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Serta merta Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu-pintu rezeki. Dapat rumah, dapat tempat tinggal, ada pasangan lagi, ada kerja pun dapat kontrak terus 8 tahun. Dan ada pula lepas tu jaminan keselamatan. Berubah situasi Nabi Musa AS. Dan ramai ulama mensyarahkan doa ini dengan panjang lebar, menyebut tentang adab, tentang betapa halusnya bahasa. Kerana Nabi Musa tidak sebut, ya Allah aku lapar, ya Allah aku haus, bagilah aku minum. Tak, Nabi Musa tidak meminta dengan demikian. Nabi Musa minta dengan penuh santun dan juga penuh dengan adab yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ini kita ambil kesempatan untuk berdoa dengan doa-doa Quran dan juga daripada hadis. Salah satunya adalah doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa dengan yakin sepenuh hati Allah Subhanahu Wa Taala akan mustajabkan doa kita. Dan lihat bagaimana Allah menjawab doa itu dengan cara yang jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Terus hidupkan Ramadan dengan ibadah, doa dan juga tilawatul Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan rahmati kita semua. Jangan lupa subscribe newsletter Hijraat di hijraat.com. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.